Mual Bicara Islam Itu Indah bersama Profesor Dr. Muhaya ini dibawakan khas kepada anda oleh Modest Culture, diinspirasikan oleh Profesor Dr. Muhaya. Layari www.modestculture.com. Adakah anda mengimpikan sebuah kehidupan yang bahagia dan membahagiakan? Ingin tahu bagaimana caranya? Pastikan kebahagiaan milik anda bersama Prof. Muhaya, Ustaz Fahrul, Ustaz Roslan, Datuk Seri Syed Zainal, Katriona Ros dan ramai lagi dalam Sirih Jelajah Celik Family bersama Bahagia Membahagiakan. Kelantan, 30 November, Dewan Auditorium Kebudayaan dan Kesenian Negara Cawangan Kelantan. Kuala Lumpur, 29 Disember, Dewan Merdeka PWTC. Jom Celik Family, hubungi 010-288-0243 atau 41 ataupun layari family.celix.com. Bagi edisi Pantai Timur, tiket juga boleh didapati di syarikat Jaafar Awas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM. Apa khabar anda pada hari ini? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat walafiat, dan bagi anda yang mungkin kurang merasa sihat, bersegeralah untuk mencari penawarannya. Dan saudara, sampailah masanya untuk saya DJ Ahmad Nazri Muhammad Yusof menemani anda untuk segmen ini, Aspirasi, sehinggalah pada pukul 2 petang ini. Dan sebelum itu diucapkan terima kasih kepada dua rakan penyampai yang telah pun menceriakan pagi Rabu anda sebentar tadi, Siti Rohani dan juga Sufian Amin. Terima kasih sekali lagi Siti dan Sufian. Dan kembali bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof untuk segmen Aspirasi. Dan apa kata kita meneruskan lagi dengan rancangan yang pertama membuka tirai kita pada setiap hari Rabu 10.15 pagi, tidak lain tidak bukan iaitu Islam Itu Indah. Dan bersama saya di studio ketika ini yang berbahagia Profesor Dr. Muhaya Muhammad. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Nazri yang baik hati. Ya, sebuah hijau Prof ini. Syukur sebuah pada hijau Allah. Menggambarkan alam sekitar. Ketenangan ya Prof. Ya. Jadi Prof, saya beri laluan kepada Prof untuk memberikan mukadimah tajuk ini, dan apakah yang menyebabkan Prof memilih tajuk ini sebagai maudhu pembincangan kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Nazri yang baik hati, yang istimewa hari ini dapat minuman teh herba yang sangat sedap. Macam kat spa rasanya. Dan juga pada para pendengar dirahmati Allah sekalian. Betul Nazri, kita ni kalau fikir hari-hari macam mana nak beri manfaat. Sebab tu Nazri kreatif sediakan minuman daripada air suam kepada air teh yang sebenarnya, teh yang baik, akan memberikan aura dan aroma dan rasa yang sedap ya. Mungkin kualiti saya lebih bagus hari ni sebab minuman ni. Mudah-mudahan insya-Allah pahala besar ya. Okey, so saya pilih tajuk ni sebab nak keluar tadi staff saya kata, saya tanya nak cakap apa Prof, saya pun tak tahu. Prof cakap peperiksaan lah anak saya nak periksa minggu depan. Jadi 6 November peperiksaan SPM. Dan SPM bisa nak sebut salah satu peperiksaan yang sangat-sangat menentukan kerjaya kita dan masa depan dalam dunia akademik. Saya tekankan ya, dunia akademik. Sebab kita mesti ingat kejayaan kita bukan hanya diukur dengan akademik macam saya tekankan, tetapi akademik itu satu sampingan menjadi alat untuk kita menjadi menjalankan kerja dakwah Islamiah dan memberi manfaat sebagai khalifah dengan ilmu yang kita ada. Dan kita tahu sistem kita sekarang untuk masuk mana-mana universiti kita perlukan keputusan SPM yang baik dan juga co-curriculum yang baik. Jadi bila kita nak periksa minggu depan, memang masa dah tak banyak. Kalau nak belajar tu, siapa yang dah tak belajar dulu, yang masa dekat tempat main-main tu, mesti dah panik sekarang. Tetapi kita jangan jadi bermasalah di mana kita jadi risau, di mana saya pernah sebutkan kita ada dua pencuri, kebimbangan masa depan dan penyesalan masa lalu hingga tidak dapat berkesan sekarang. Dan saya nak tanya diri kita semua Nazri, kalau kita ada masalah sekarang, apa masalah kita? Di mana masalah kita? Dalam jiwa kita kan? Kalau kita nak marah dengan orang, di mana orang tu?
bukan dekat sini. Tapi cara kita beri interpretasi atas tindak balas orang itu pada kita. Dan setiap saat sebenarnya roh kita boleh buat dua perkara, pilihan dan interpretasi atas apa yang berlaku. Jadi bagi mereka ingin menduduki peperiksaan, siapa yang lepas tu tak belajar sangat, dia dah mula risau. Dan ada juga orang belajar banyak pun risau juga. Sebab kita mesti fikir, kita hidup ni tahap kesedaran kat mana. Memang kalau kita ambil peperiksaan umur 17 tahun masih sangat muda, dan kita masih dalam tahap kepahlawanan di mana kita masih berlawan nak jadi terbaik dan sebagainya. Boleh dibenarkan, tetapi satu, kita nak cakap tentang orang yang menduduki peperiksaan. Nombor dua, ibu bapa kepada orang yang menduduki peperiksaan. Pasal mereka pun peranan sangat penting. Baik, kita pergi pada yang nak duduk peperiksaan dulu. Pelajar nak ambil peperiksaan, number one, apa-apa kita buat mesti niat. Baik, kita ambil SPM ni niat untuk apa? Adakah untuk mengejar cita-cita ataupun untuk mengejar makna? Bila kita mengejar cita-cita, selalunya untuk pandangan manusia, berapa A dapat, keluar surat khabar mana, siapa nak bangga kita. Tetapi bila kita mengejar makna, bererti ilmu yang kita belajar yang akan diuji dalam SPM itu ilmu bermanfaat. So katakanlah kita belajar pelajaran matematik. Mungkin kita tak skor dalam exam. Dari cita-cita macam tak best. Tetapi ilmu yang kita belajar tu membolehkan kita berinteraksi, membolehkan kita ada kemahiran hidup, kita nak berniaga, kita pandai apa masuk diskaun 20% dan sebagainya. Okey. Nombor dua, satu niat. Nombor dua ialah sangkaan kita. Kita fikir macam ni, kalau niat kita baik kerana Allah, untuk kebaikan ummah dan sentiasa bersyukur, sentiasa yakin, insya-Allah apa kita buat akan berjaya. Ini formula 4 dan semua orang mesti amalkan. Apa-apa kita nak buat, kita spesifik apa kita nak capai. Nombor dua, untuk kebaikan orang lain atau ummah, bukan untuk kehebatan diri. Sebab tu Deepak Chopra, seorang doktor pakar endokrine dan sekarang menjadi seorang inspirational speaker, cakap tentang spirituality. Dia mengatakan, focus on excellence, forget success. Ya, apa tu ya? Fokus kepada kecemerlangan, lupakan kejayaan. Bila kita kata fokus kepada kecemerlangan, kita cemerlang dalam setiap aktiviti, setiap saat, pilihan yang kita buat, interpretasi kita buat ke arah positif. Dan kejayaan itu ialah outcome ataupun hasilnya. Bila kita fokus sangat bergantung kepada outcome, kita kata apa? Saya kena dapat 8A, itu stres. Maknanya kita sangat bergantung kepada hasil. Jangan. Kita fokus kepada usaha sebab Allah melihat usaha. Allah tidak melihat hasil. Tetapi kita tahu sunnatullah, kalau usaha kuat, hasil bagus. Tetapi katakanlah kita cuma tinggal seminggu lagi nak periksa. Kita duduk stres. Daripada kita stres, macam ni ya para pendengar sekalian, bila kita tertekan stres, kita akan keluarkan hormon stres yang tinggi. Seperti catecholamine, steroid yang tak bagus tu, maka kita punya tone saraf vagus yang Prof. Datin Dr. Azizan selalu cakap, vagus tu, ketenangan kita akan kurang. Maka kita beroperasi pada tahap yang tidak berkesan. Ya, jadi kita hendaklah fokuskan kepada usaha yang kita buat hari ini. Apa kita boleh buat hari ini dan moving forward. Okey. So, pertama niat. Nombor dua, sangkaan kita. Yang ketiga, usaha kita dengan apa yang kita ada. Kadang banyak orang, Nazri, dia tak boleh. Dia habiskan masa duk merungut, mengeluh, menyesal. Alamak, kalau tahu baca. Stop. Jangan fikir apa yang kita belum buat. Fokus pada apa yang kita telah buat dan fokus pada pelajaran yang kita tahu. Dan yang keempat, ikhtiar fizikal. Tetapi yang keempat ialah doa. Doa ini saya nak menyaran pada semua ibu bapa yang anaknya nak duduk peperiksaan. Yang pertama, jangan guna bahasa menekan anak-anak. Ingat awak mesti dapat ni jadikan, awak mesti membanggakan ibu. Ingat, perkataan bangga pun tak boleh. Jangan nak suruh anak buat sesuatu jadi kuda lumba untuk kita menunjukkan kejayaan kita, KPI kerjaan keluarga kita, anak dapat 8A, 10A, banyak pergi overseas ambil doktor. No. KPI kita, anak jadi orang bertakwa dan bersyukur. Dan setiap hari kita doa, biarlah aku jadi bertakwa dan bersyukur. Sebab kalau kita bertakwa dan bersyukur, confirm insya-Allah Allah ada janjikan, siapa bersyukur aku tambah nikmatnya. Maka kita nak jadi bertakwa senang, Cik Nazri, mesti tahu rukun.
iman, rukun Islam, segala ibadah mesti buat betul. Maka sebagai ibu bapa saya cadangkan, tentukan agama anak elok masa periksa. Pergi periksa tutup aurat dengan baik, makan makanan nutrisi yang baik, beri makanan berprotein, jangan beri makanan berkarbohidrat. Makanan karbohidrat tinggi, air teh tarik manis-manis tu anak jadi lemah, mengantuk. Makan protein yang baik sebab dia punya tahap kelaparan lambat datang dan membina minda, dan juga berikan makanan-makanan otak yang baik, minyak zaitun, kurma, semua makanan sunnah bagus. Dan yang keempat ialah ibu-ibu tolong solat hajat. Masa kita hantar anak tu, kalau boleh ibu-ibu cutilah, ya, cuti pergi hantar anak. Masa anak tengah periksa tu, solat hajat, baca yasin, baca doa, sedekah pada pembantu rumah, pada keluarga kita, pada orang miskin. Banyakkan sedekah, dan macam mana kita menyukakan hati orang, Allah akan menyukakan hati anak-anak kita. Wallahu a'lam. Dan mungkin di kesempatan ini Prof boleh huraikan boleh, itu adalah pesanan Prof kepada ibu bapa. Bagaimana dengan pelajar itu sendiri kalau mendapat tekanan daripada kedua ibu bapa ataupun penjaga mereka, perlu dapat A, jadi bagaimana mereka ingin untuk lebih tabah dalam menghadapi ini? Nombor satu, perbetulkan niat. Okey, kita kata okey, macam kata nama saya, okey, adik akan buat yang terbaik untuk membahagiakan, jangan untuk membanggakan. Untuk membahagiakan ibu. Pasal harapan ibu untuk adik jadi orang mukmin profesional yang banyak berilmu. Niat adik adalah kerana Allah, doakan adik. So bila orang nak capai, ingat, mesti cakap niat tak nak terkenal, niat untuk bermanfaat. Lebih fokus kepada kesedaran ketuhanan, bukan keegoan. Ya, saya. Dan mungkin Prof boleh huraikan kenyataan ini, ya. Menduduki peperiksaan ibarat bersiap siaga untuk berjuang dalam peperangan. Seperti boleh, itu dia kata-kata orang motivasi lah. Tapi kalau saya pula, pada saya selalu kata peperiksaan tu satu situasi yang sangat sunyi, di mana ada anak kita dan Allah. Yang boleh tolong anak kita hanya Allah saja. Maka kita cakap anak kita, untuk siapa yang menentukan, pertama kita faham apa kita baca, yang kedua yang kita ingat, yang ketiga kita boleh hasilkan apa yang pernah belajar, datang balik ilmu. Sebab tu kita berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, anak aku nak ambil periksa, niat ni jadi hamba-Mu yang bertakwa, Kau kembalikanlah segala ilmu yang pernah Kau berikan padanya semasa dia menduduki peperiksaan, Kau lapangkanlah dadanya. Dan saya pasti ada di antara rakan-rakan pendengar Kim FM yang ingin tahu sedikit tips Prof sendiri, ya. Kalau diimbas kembali zaman kebilangan Prof dulu masa belajar di bangku sekolah rendah, menengah sampailah ke universiti, amalan-amalan yang dilakukan oleh Prof, ya, untuk mencapai satu kejayaan cemerlang dalam peperiksaan. Masa saya tingkatan 4, selalunya masa saya tingkatan 3 saya sangat malas belajar. Selalu kena marah. Bila nak ambil LCE, tiba-tiba saya risau, alamak, macam mana ni, baru saya mula belajar tapi dah nak catch up lambat, so tak cemerlang sangat. Tapi bila saya dah bertaubat tingkatan 3 tu, naik tingkatan 4 tu, saya baru sedar. Maka masa tu Nazri, saya makmal belum buka, saya dah tunggu kat luar, tak sabar nak belajar. So saya taruh, saya tak sabar, perkataan tak sabar nak belajar. Dan juga bila saya tingkatan 4, pelajaran tingkatan 5 ada cikgu tu garang, orang semua takut dengan dia jerit. Tapi saya tak, saya ambil soalan peperiksaan tingkatan 4 yang saya belajar, saya buat soalan suruh dia correct paper. So saya buat lebih. Dan juga bila saya nak periksa tu, saya ingatlah ada Ustazah Arwah, Ustazah Sabariah, dia banyak mengajar kita orang macam-macam, solat tasbih, solat taubat, solat tahajud. Itu yang kami amalkan. Dan juga mak ayah saya mendoakan. Dari segi pemakanan juga, Prof, pemakanan saya tak ingat, saya asrama di Tun Fatimah dulu. Tapi makanan agak okey. Tapi saya ingat masa dulu dapat surat dan motivasi daripada arwah ayah saya lah. Banyak mereka kata-kata motivasi. Dan dia kata apa? Belajar untuk tolong orang. Sebenarnya tajuk ini mengingatkan saya, masih lagi segar dalam ingatan saya. Saya pernah melawat ke rumah Nik Nurmadiah. Prof ingat lagi, seorang pelajar cemerlang SPM pada tahun 2008, satu ketika dahulu. Ya, betul. Anak nelayan tu. Ya, betul. Dan beliau sempat berkongsi dengan saya, dan juga pada waktu itu rakan penyampai Farus juga bersama dalam misi kami ketika itu menemui beliau. Dan katanya beliau mendapat cemerlang ini hasil daripada solat sunat yang berterusan pada waktu malam, dan juga berpuasa Isnin Khamis tak pernah tinggal. Subhanallah. Satu lagi saya nak kongsi kisah orang yang saya kenal.
Beliau ni mak dia ibu tunggal, dia dengan abang dia saja di rumah semua menjalani, tiba-tiba dia kena jaga anak saudara dia yang ibunya pergi belajar overseas. So bayangkan orang nak SPM, Nazri, tapi dia kena jaga baby umur 9 bulan 10 bulan. So masa tu dari segi logik memang macam mana nak pas periksa. Tetapi Tuhan izinkan bila dia nak periksa 2 bulan, kakak dia yang ada keputusan tunggu SPM duduk rumah ajar dia sampai pelajaran Admaths yang susah dia belajar 2 tahun tak faham. Kakak dia sangat bijak, memberi dia formula, terus dia skor dan dapat belajar luar negara. Subhanallah, menunjukkan sebenarnya kita lulus bukan kerana usaha kita saja. Kita lulus kerana rahmat Allah, sebab barakah tu ada. Macam saya kata, kita belajar 1 jam macam 4 jam, macam budak tadilah. Maknanya bila kita solat sunat, kita mujahadah pada Allah, kita punya gear tu gear overdrive terus. Orang yang engkar pada Allah, banyak berpoya-poya, banyak maksiat, tak jaga solat, asyik gear 1. Dan kata adik Nurmadiah ini lagi, saya ingat lagi kalau di sekolah tu disenangi oleh semua gurunya. Subhanallah. Kerana suka bertanya soalan. Walaupun dalam subjek apa saja subjek bahasa Inggeris pun sampailah dia faham tu betul. Subhanallah. Ini saya nak kongsi lagi. Seorang pemenang Nobel laureate. Orang tanya macam mana dia bermenang Nobel. Dia kata masa dia kecil, macam saya dulu masa saya kecil, balik ayah saya akan tanya Muhaya belajar apa. Itu okeylah. Jadi saya akan pergi sekolah belajar dengan tujuan nak beritahu ayah apa saya belajar. Dan satu lagi, kalau nak suruh anak kita pandai, kita suruh dia mengajar apa dia belajar. Nombor 2. Tapi yang Nobel laureate kata apa? Bila balik, mak dia tanya, apa soalan yang awak sudah tanya pada guru? Sebab soalan yang ditanya yang menunjukkan kecerdikan seseorang. Baiklah Prof, saya tidak mahu saya saja yang bertanya Prof. Kita beri peluang juga dan ruang kepada para pendengar Kim FM untuk bertanyakan soalan ataupun mengajukan pandangan mereka. Untuk itu kepada rakan-rakan pendengar, bolehlah mendal nombor talian kami 0362051500, 0362051500. Sebaik-baiknya para pendengar Kim FM, jika anda ingin bertanyakan soalan ataupun mengajukan pandangan, sebaik-baiknya berkait rapat dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu orang yang menduduki peperiksaan, dan ini pun kerjasama daripada para pemanggil. Pastikan anda bersiap sedia dengan soalan ataupun pandangan anda, dan anda juga boleh menggunakan cara yang seterusnya, itu ke laman Facebook kami, cariannya ikim.fm. Ruangan telah pun disediakan untuk anda mencoretkan soalan ataupun pandangan anda di ruangan tersebut. Kembali selepas ini untuk rancangan Islam itu indah, berehat seketika. Adakah anda mengimpikan sebuah kehidupan yang bahagia dan membahagiakan? Ingin tahu bagaimana caranya? Pastikan kebahagiaan milik anda bersama Prof Muhaya, Ustaz Pahrul, Ustaz Roslan, Datuk Seri Syed Zainal, Catriona Ros dan ramai lagi dalam Sirih Jelajah Celik Family bersama Bahagia Membahagiakan. Kelantan, 30 November, Dewan Auditorium Kebudayaan dan Kesenian Negara Cawangan Kelantan. Kuala Lumpur, 29 Disember, Dewan Merdeka PWTC. Jom Celik Family, hubungi 010-288-0243 atau 41 ataupun layari family.celix.com. Bagi edisi Pantai Timur, tiket juga boleh didapati di syarikat Jaafar Awas. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Alhamdulillah, kembali kita bersiaran di saluran Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Anda masih lagi mengikuti rancangan Islam itu Indah bersama tetamu istimewa kita pada hari ini. Seperti biasa, yang berbahagia Profesor Dr. Muhaya Muhammad, dan tajuk perbincangan kita masih lagi mengupas tentang orang menduduki peperiksaannya, Prof. Dan nampaknya kita ada beberapa pemanggil yang sudi untuk berinteraksi bersama Prof. Kita bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Hawa daripada Setiawangsa. Ya, teruskan Hawa, terima kasih. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Hawa. Saya nak berkongsi dengan Prof. Saya punya anak akan bekal menduduki peperiksaan SPM minggu depan. Jadi saya punya perasaan sangat
stres lah, doktor. Ya. Saya terlalu memikirkan kemampuan anak saya untuk menghadapi peperiksaan ni, doktor. Ya, okey. Saja. Okey, terima kasih. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah. Kadang-kadang saya kata ibu ni dilahirkan untuk risau kita ni. Semua kita risau ya. Bangun pagi nak masak apa. Suka je benda risau. Saya pun sama dulu ya. Bila anak saya nak periksa nanti 1 bulan saya cuti. Boleh bayang. Masa tu ketua jabatan pakai cuti sebulan. Pasal nak hantar sendiri anak pergi periksa. Masa anak tu nak berdoa macam-macam lah. Maknanya punya fokus. Pasal masa tu saya kata SPM ni menentukan mana career pathway dia ya. Demi anak lah. Demi anak, subhanallah. Sebab tu kita ni ibu, nyawa je tak beri untuk anak. Apa kita akan buat ya. Jadi anak-anak mesti baik pada ibu-ibu bapa. Yang pertama puan macam ni lah. Orang yang tertekan selalunya sebab kita bergantung kepada diri kita. Kalau kita bergantung pada Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi, maha pemberi, maha segala-galanya, maha segalanya, kita akan tenang. Dan kita ingat formula ni, ada beri dapat. Kita akan dapat ketenangan kalau kita menenangkan orang. Kita akan dapat kebahagiaan kalau kita bahagiakan orang. So kalau kita nak anak kita berjaya, bukan bergantung pada keupayaan dia, tetapi bergantung pada rahmat Allah setimpal dengan usaha dia. So cuma seminggu lagi, apa pada saya lah kalau anak saya macam tu, jangan fokus pada keperiksaan trial dia apa, jangan. Fokuskan minda dia. So saya nak ajar senaman pada ibu bapa, jom buat sama-sama Nazri ya. Kalau boleh semua ibu bapa dan anak-anak duduk diam-diam baca Fatihah, sedekah pada diri sendiri, pada umat Islam semua, bernafas dengan baik dan bayangkan, buat minda movie. Bayangkan anak tu pergi periksa. Dia pun bayang dia pergi periksa, tengok soalan, dia tenang, jawab satu-satu, tenang. Mana dia bayangkan macam mana dia nak, belum berlaku dia dah bayangkan, seminggu lagi dah bayang tiap-tiap malam. Dan bayangkan dia dapat keputusan dengan penuh kegembiraan. Buat bayangan sendiri, buat minda movie sendiri, insya-Allah akan berjaya. Ini sangat-sangat berkesan. Ya, okey. Baiklah, kita bersama panggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Daud. Saya nak tanya lah. Ya, saya. Ya. Macam saya akan menghadapi periksaan lah untuk saya punya career path. Tapi macam bila saya ada problem dengan parent saya akan mendoakan yang bukan-bukan lah. So macam mana saya nak tolak negatif mind daripada benda tu menghantui saya untuk menghadapi periksaan? Boleh. Sangat bagus. Terima kasih, Cik Firdaus. Memang selalunya orang kata ibu bapa punya doa tu makbul, tapi kita mesti sangka baik pada Allah, sebab Allah melarang kita mendoakan yang tidak baik untuk orang. Sentiasa doakan yang baik walaupun orang buat tak baik pada kita. Kita kesian tengok orang tak baik. So apa yang kita buat ialah dipanggil kalau dari segi metafiziknya, sains inspirasinya, dia kata kita ni ada aura dan vibration roh kita masing-masing. So kalau emosi kita kasih sayang, hormat, murah hati, ketenangan, aura sangat tinggi, maka kita ada vibration bubble keliling kita. So bila kita dah naik ke tahap yang tinggi tu, apa-apa negatif akan lalu bawah je, tak kena kita, insya-Allah. Dan juga bila kita orang mendoakan, orang buat jahat pada kat kita, jangan marah dia, sebab kalau kita fokus marah, kita akan dapat lebih marah. Maka kita baca Fatihah, sedekahkan dia dan doakan dia dan maafkan dia. Dan ibu bapa kita pun kita doakan dia. Yes. Tak apa. Okey, terima kasih Prof. Kita bersama dengan panggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello. Okey, hello. Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Ya, Assalamualaikum. Salam. Minta pandangan Ustaz dan Prof. Ya. Saya ni ada seorang anak, saya sastra. Anak apa? Jadi anak wanita. Okey. Ya. Umur berapa? Umur sekarang 14 tahun. Okey. Tak apa. Okey. Okey. Sekarang ni masalah sekarang anak saya tidak tahu keadaan. Lelaki perempuan? Lelaki. Okey. Jadi macam mana saya Nak besarkan dia? hadapi jika dia bertanya tentang pengalaman dia yang tidak berbincang kepada suami saya. Oh. Okey. Okey. Itu saja Puan ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih. Silakan. Okey, ini suatu benda yang telah berlaku dan macam saya kata tadi, jangan menyesal atas apa yang berlaku. Saya pernah dengar kawan saya, dia pun pernah ambil anak luar nikah ni. Apa dia buat? Nama budak tu dia tak ada bin, tapi dia macam mana? Dia taruh nama tapi
disamakan. Contohnya suami puan yang sekarang ni nama Yusof, anak je mungkin nama Ahmad, so dia buat Ahmad Yusof gitu, seolah-olah macam tu bin dia, so itu gelaran dia. Saya pun tak tahu nak sihat dari segi agamanya, dia punya bin, saya tak tahu. Tetapi macam ni puan, gunakan teori ini yang saya kata ni, cuba lihat pada anak itu dengan energi yang dia akan menjadi orang yang hebat. Sebab dia tidak bersalah, kita bersalah. So kita bersalah bila kita minta ampun pada Allah, maka dosa kita berzina ni, kita dosa dengan Allah. So kita taubatan nasuha, Allah ampunkan. Kalau kita tak buat orang, tak mengumpat orang, tak apa. InsyaAllah kita yakin sangka baik Allah dah ampun dosa kita. Dan sebab dosa yang kita buat itu mungkin menyebabkan kita sentiasa mengenang diri, bertaubat, tak pandang orang rendah, mungkin menyebabkan kita masuk syurga. Kisah Nabi pun ada orang berzina di mana masuk syurga kan. Jadi saya pernah dengar Ustaz kata, ada orang amalan jahat dia menyebabkan dia masuk syurga sebab dia bertaubat. Ada orang dia masuk neraka sebab amalan baik, sebab dia ujub dan riak. Jadi untuk mengatasi masalah anak puan ni, kalau dia bertanya bukan bin kan, mungkin just cakap lah ayah dia tak ada ke, atau ayah dia tinggal. Saya pun tak tahulah macam mana. Nazri ada pendapat macam mana? Kalau betul, kebanyakan ada yang berterus terang lah. Berterus terang. Tapi kalau umur 14 yang berterus terang, takut dia memberontak dan image diri akan terkesan. So saya rasa macam mana, cuba tanya ustaz yang lebih berilmu pada saya, macam mana nak buat, nak bohong ke, nak saya pun tak tahu. Mungkin tanya berjumpa seperti saudara Haji Hushim Saleh, Dr. Robi Hamzah, kaunselor keluarga yang sangat mantap. Saya cadangkan jumpa mereka. Okey, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Apapun sebelum itu, saya tertarik dengan satu soalan yang dilayangkan oleh Umi Samiha. Apakah kesan kepada anak-anak jika ibu bapa terlampau menekan mereka untuk mendapat keputusan yang baik? Bagaimana tu? Saya pernah tengok ramai orang yang macam ni. Jadi bila mak ayah dia terlampau tekan kepada untuk mendapat keputusan baik, mereka akan kurang kasih sayang. Terlampau banyak disiplin, terlampau sangat suruhan, anak-anak jadi keras. Dan bila adik-beradik yang fokus pada akademik ni, berlalulah perbandingan. Dan the last thing yang kita nak buat, nak banding dengan adik-beradik dia. Jangan tengok abang long, never. Tidak boleh banding sekali. Sebab baru ni saya jumpa seorang makeup artist sangat cantik. Ayah mak dia arkitek, director. Dia kata apa, Prof, mak ayah kami tak bagi kami ambil bidang yang sama, dan kami adik-beradik semua ambil bidang yang lain supaya tidak berdengki. Masing-masing dengan urusan masing-masing, excellent in their own way. So kalau boleh kita akademik ni hanya satu alat, bukan satu label ataupun KPI anak kita pencapaian. Satu alat untuk mereka hidup di dunia ini, itu saja. Okey, baiklah, kita bersama dengan pemanggil berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak cakap dengan silakan. Okey. Ya, silakan. Saya dengar Profesor cerita tentang ayah Profesor, saya ingat jealous. Tapi anak saya ni tak beruntung macam Profesor dapat ayah macam tu. Ayah anak-anak saya ni agak opposite lah dengan anak Profesor kan. Tapi saya selalu cakap dengan anak-anak ni, kalau macam kena marah ke, macam ayah dia push nak kan, lepas tu marah-marah, lepas tu macam hati anak-anak ni merajuk kan. Jadi saya kata dengan anak-anak ni, kata you jangan tengok sekeliling, tapi tengok Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan macam mana. Tepat. Kan kita oppositekan keadaan tu. Tapi bila kena marah, kenapa hati anak-anak tu macam kita dah buat satu benteng, tiba ada orang runtuhkan tebing tu. Jadi kita nak bina balik tebing yang kita dah buat semula tu, yang lebih cantik. Bagus. Masya Allah. Bagus. Puan boleh jadi penceramah motivasi puan ni. Berfikiran positif. Sangat bagus. Sebab itu salah satu tanggungjawab ayah adalah mencari ibu yang baik untuk anak. Jadi walaupun ayah dia tu mungkin marah-marah, tapi dia pandai memilih isteri yang untuk menjadi ibu pada anak-anak dia. Mungkin ayah tu sifat dia dah keras pasal mak ayah dulu keras. Sebab tu kita ni, siapa yang duduk garang, jadi disiplin kat rumah, berhentikan, delete perkataan tu, reset balik ya. So macam ni. Betul, Nabi Muhammad SAW menghadapi segala situasi negatif di luar, tetapi beliau makin hebat. Sebab itu kita ni macam ni, kalau kita nak PhD, dia punya peperiksaan sangat susah, tapi darjah 1 sangat senang. Maka kalau kita nak, Allah nak tahapkan kita jadi orang yang dekat, nak jadi dengan Allah yang syurga yang tinggi, maka macam-macam cubaan. Boleh tak kita ubah cara kita melihat sesuatu? Masalah tu satu cubaan, satu ujian, dan kita jangan takut pada ujian tu, tapi takut kita fail ujian tu. Pernah tak
segala ujian cikgu beri tu, cikgu kata saya beri ujian, saya tak tahu jawapan. Tak pernah kan? Maka Allah beri kita ujian, mesti ada jawapan atau ruangnya. Maka untuk kita mencarinya, dan bila mencari makin naik tahap kita. So puan teruskan. Dan saya pernah dengar Ustazah Nur Hafizah ada cakap, sedap sangat Usrati. Saya cadangkan jangan miss perancangan Usrati untuk keluarga ya. Di IKIM ni saya pun dengar. Satu lagi lah, siapa tak dengar galeri download audio IKIM ni orang paling rugi. Duduk Facebook saja, tolong pasang galeri audio ada IKIM FM. Dia kata kadang-kadang dia sebagai ibu bapa pun heran, kenapa kadang anak dia degil, tak nak dengar. Rupanya dia kata dalam proses mendidik anak kita itu, kita menjadi hebat. Jadi kita mesti lihat setiap yang berlaku tu untuk membuatkan kita, dah ingat perkataan ni, bukan takut pada ujian, tapi cara kita menyikapi ujian itu, attitude kita. Ya, saya. Okey. Kita bersama dengan pemanggil yang kelima ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? So, saya nak share. Okey. Saya pernah ada pengalaman anak yang diseksa lah. Pertama saya mengajarkan dia mengamalkan masa doa-doa, masuk dewan. Yeah. Saya selalu ajarkan dia doa, bersyukur pada Allah, ia bagi kita kesihatan yang sihat. Betul. Juga exam, bersyukur pada Allah, mohon pada Allah pertolongan supaya dapat memahami soalan dengan sebaiknya. Betul. Ya, Allah dapat mudahkan kita menjawab dengan tenang. Terima kasih. Okay. Bagus sangat. Satu yang sebut, emosi yang kita harus ada cuma dua. Bersyukur, bahagia. Hanya orang bersyukur akan bahagia. Dan tidak akan bersyukur seseorang lagi tak bertakwa. Dan tak bertakwa selagi tidak rasa bersifat ihsan, muraqabah, Allah melihat. Jadi back down to again, iman dan Islam. Islam, iman, ihsan, takwa dan syukur. So bagus puan suruh hanya bersyukur. Satu lagi kita ginilah, kita sibuk, mak tak boleh jawab soalan. Bersyukur tak kita berjalan dengan baik? Bersyukur tak kita hidup? Bersyukur tak berjawab soalan? Itu semua peluang. So fokus kepada apa yang kita ada, bukan apa yang tidak ada. Prof, saya rasa masa begitu pantas berlalu lah. Rasa seperti Allah. Macam 5 minit saja bersama Prof. Tapi hakikatnya kita 33 minit dalam rancangan ni dah sebenarnya. Apapun kita bersama dengan beberapa pengirim dari Facebook semintas selalu daripada Azlan ke Sumajaya. Terima kasih diucapkan kepada Azlan. Mengapa ramai yang mengambil peperiksaan ingin pointer yang tinggi ia hanya teori tapi bukan amali? Saya rasa perjalanan berbentuk amali perlu diperbanyakkan lagi daripada penilaian teori. Tepat. Sebenarnya macam ni. Saya nak ajar satu teori kejayaan, Nazri. Kebanyakan orang dia lihat keputusan peperiksaan dia, daripada keputusan peperiksaan tu akan menimbulkan fikiran dia, emosi dan tindakan. Ini cara berfikir orang tidak berjaya. Contohnya kita ambil SPM, dapat result. Kita ambil SPM bulan 11, kita dapat result bulan 3. Masa bulan 3 tu, kita akan nilai diri kita bergantung pada status kita masa bulan 11. Tak tepat kan? Jadi apa saya nak ajak ialah, instead of tengok keputusan yang kita ada di luar, kita bahasa Inggeris dia gini, we believe what we see or see what we believe. Kita percaya apa kita lihat atau kita lihat apa kita percaya di minda movie kita. Orang yang mediocre, dia akan percaya apa dia lihat. Saya dapat SPM ni grade 3. Memang saya tak ada masa depan, memang saya teruk, memang saya tak dapat apa-apa. Sampai bila lah saya tua jadi miskin, apa kedana. Habis. Tetapi orang yang dia ubah minda dia dapat keputusan, dia kata, mungkin akademik saya kurang skill akademik. Tetapi saya ada social. Bukan kita ni, now there's a theory pagi. Cuba Google, multiple intelligences. Ada orang social intelligence, ada orang music intelligence, ada macam Hafiz Hamidun. So orang yang sangat intelligent music dia. Tapi mana bila kita work on our strength, orang yang berjaya dia work on kekuatan dia. So macam Nazri DJ sangat bagus, you can excel. Cuba saya suruh Nazri buat admits, alamak boringnya, tak ada kesan. Dan if you are so good in your work, kita jadi sangat berjaya. Orang yang pandai maths dia bekerja, kita je buat kerja. Faham tak? So maknanya setiap orang harus ada fokus pada kecerdikan dia. So bila ambil SPM, tak apa kita ambil, tengok keputusan. Dan walaupun keputusan belum dapat, kita dah tahu level kita kat mana. So kita duduk tulis apakah kekuatan kita, fokus nak jadi entrepreneur ke, nak jadi pegawai kerajaan ke, nak jadi doktor ke, tak apa. Tak semua orang jadi doktor. Siapa yang jadi pesakit? So kita fokuskan kepada apa yang kita nak. So macam ni, bila kita percaya apa kita lihat,
maka itu kita lemah. Tetapi kita lihat apa kita percaya dalam minda kita, so kita percaya kita boleh jadi sihat, tenang, bahagia sebab kita boleh buat benda bermanfaat. So kita sangat positif dengan image yang kita nampak tu, maka fikiran kita positif, emosi positif, tindakan positif, hasil positif tu makin positif. Tetapi kalau kita lihat keputusan negatif, fikiran negatif, emosi negatif, tindakan negatif, keputusan lagi bagi turun bawah. Itu satu actually dimension sangat penting. Saya nak pendengar semua ubah cara melihat. Ni kena seminar 1 hari ni pun nak cakap ni. Banyak input daripada tu. Saya nak bagi satu situasi yang realiti yang sebenar berlaku. Saya mendengar perbualan ini jiran A dan jiran B. Jiran A tu katakanlah mempunyai 2 orang anak, jiran B ada 4 orang anak. Jiran A ni katakanlah ibunya berkata, anak I ada 2 orang ni dapat tempat ketiga dalam kelas, anak you macam mana nak membanding-bandingkan. Itu bagaimana bro kalau situasi macam ni? Selalunya manusia yang suka banding-banding, cerita yang dia banyak ni ialah manusia minda kecil, dan manusia yang hidup mengharapkan penghargaan pada manusia, orang yang akan stres, tertekan dan tidak bebas hidupnya. Maka ini dia panggil kehidupan di level yang rendah. Level yang tinggi, dia buat apa-apa dia tak fikir manusia. Dia nampak jauh, iaitu pencipta manusia. Orang yang tidak hebat, dia fokus pada makhluk. Orang yang hebat fokus pada pencipta. Orang yang tidak hebat fokus pada dunia, hubud dunia akan tertekan. Orang yang hebat fokus pada akhirat, hilang hubud dunia. Dia lebih pada ma'rifatullah. Itu yang kita nak ubah. Itulah apabila di fasa belajar universiti sekolah rendah menengah ni untuk mencari keridaan Allah, begitu juga dalam fasa pekerjaan juga sama juga. Jadi macam ni Nazri, bila kita cakap anak awak masuk universiti untuk redha Allah, maka automatik akidah dijaga, ibadah dijaga, akhlak dijaga. Tetapi banyak saya jumpa orang bangga dengan anak dia punya masuk, tapi saya tengok pakaian, masya-Allah, kesian. Betul-betul ibu-ibu menyediakan pakaian yang menyiapkan anak ke arah tempat yang tidak baik. Dan bila kita hiaskan anak kita dengan baju ketat dan sebagainya, kita menarik lelaki yang tidak beriman untuk suka pada anak kita. Lepas tu orang yang tak elok suka anak kita pun tu kahwin pula, dapat serabut pula. Prof menantu saya, Allah subhanallah, Nazri, saya tengok manusia ni, dia tak faham bahawa masalah tu dia puncanya. Boleh tak kita semua ni tengok diri sendiri, duk tengok orang, duk kata orang, duk label orang. Dan kalau kita loving, kita tidak akan judging. Jadi setiap kali kita label kata orang, that mean kita tak sayang orang. Maka orang yang tak ada kasih sayang dalam diri dia tak boleh sayang orang. So kalau kita suka memburuk-burukkan orang, sebab kita banyak keburukan dalam diri kita. Dan kalau kita ni pula sebagai manusia percaya dengan orang yang menceritakan tentang keburukan orang, kita sama dengan mereka. Sebab saya ingat kata-kata, tak ingat siapa dia kata, berhati-hatilah dengan orang yang mengata orang lain, sebab satu hari mereka akan mengata kamu. Dan mereka ini orangnya penuh dengan kedengkian. Dan kita tahu dengki dalam hati ni akan hapus segala amalan. Na'udzubillah. Okey, berbalik kepada Facebook, iaitu Muhammad Hassan di sini saya ada persoalan, Prof. Bagaimana ingin tahu ilmu yang dipelajari itu diberkati? Mohon penjelasan. Itu saja. Semua ilmu bermanfaat, diberkati. Dan ilmu paling tinggi ilmu wahyu. Sebab tu saya kata ilmu perubatan macam kami nombor 2 je. Sebab tu kita menghormati orang yang belajar agama, sebab mereka ini memberi manfaat kita sampai ke padang mahsyar. Ilmu perubatan, ilmu doktor ni kalau tak diniatkan kerana akhirat, sampai kat sini saja. Kita sihat ke orang dari segi fizikal, tapi kita nak jadi doktor apa-apa, menjadi orang sihat jiwa dan juga fizikalnya. Sejauh mana pandangan Prof, soalan daripada Raji Hassan, adakah tuition perlu untuk membantu seseorang murid, sebab ada seseorang guru sendiri pernah mengatakan tuition itu tidak perlu? Banyak cara. Saya pernah masa anak saya periksa dulu, saya tanya, cikgu anak saya tak pandai pelajaran sejarah. Senang je buat latihan tubi. Latihan tubi buat soalan banyak-banyak. Maksud saya dah fikir, jadi belajar untuk lulus periksa, sia-sianya. Saya tulis buku bagaimana menjadi pelajar cemerlang tu. Dalam tu saya sebut, kita belajar untuk tahu ke untuk lulus? Siapa belajar untuk tahu akan tahu dan lulus. Tetapi siapa belajar untuk lulus akan lulus dan lupa. Pasal niat dia bila lulus tu untuk dunia. Tapi untuk tahu kerana Allah. Sebab lagi berilmu kita, lagi banyak manfaat.
Jadi tuition ni boleh untuk menolong kita menjadi alat untuk fokuskan mana kelemahan asas yang tak perlu. Tapi kalau kita tak tuition pun tak apa sebenarnya. Banyak asrama tak tuition pun. Ada banyak kaedah lah ya. Tapi anak saya dulu ambil juga tuition. Okey. Terima kasih buat Muhammad Kashfi, salah seorang penuntut dari Universiti Perguruan Sultan Idris UPSI. Soalannya, apakah kaedah ataupun cara yang terbaik mengubah pandangan sesetengah pelajar yang belajar kerana peperiksaan bukan kerana menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Sebabnya banyak yang berlaku sekarang ni orang cerdik tapi masih lagi kurang akhlaknya. Betul. Sebab kita ada akal, kita ada hati, kita ada fizikal. Banyak pelajar dia fokus pada akal. Dan akal tu kita tahu tapi tak mampu. Yang mampu tu di hati. So kalau kita belajar untuk makna, untuk kerana Allah, itu di hati kita. Akal ni untuk sementara. Kita jumpa Allah bukan dengan akal, jumpa Allah dengan hati, jiwa kita dan roh kita. Dan roh kita lah yang membuat pilihan dan membuat interpretasi atas apa yang berlaku. So cara nak motivasinya, apa kata kita kalau boleh sebagai pensyarah. Suruh yang pertama dalam itulah macam kita nak suruh celikkan Fabi. Yang pertama bila anak kita tu kita tentukan dia kenal siapa diri dia. Dari mana datang, kenapa dilahirkan, ke mana nak pergi. Yang kedua, anda ajar ilmu kehambaan, ilmu ketuhanan, ibu menjadi khalifah yang baik dan ilmu syariat Allah yang mesti diikut. Maka semuanya akan settle kalau kita balik kepada Islam, insya-Allah. Soalan seterusnya Muhammad Syaril Shah. Prof, pada saya ilmu yang dimiliki pelajar lebih kepada menghafal bukan memahami. Ini tidak membentuk jiwa dan kepribadian ya. Lebih kepada permukaan saja, tapi minda dan jiwa kosong. Apakah yang bakal dilahirkan oleh generasi akan datang? Cuba kita fikir dan nilaikan. Betul, sebab itu saya sangat-sangat secara peribadi mementingkan sistem pendidikan kita. Kalau kita nilai murid itu atas apa yang dia baca, hafal dan keluarkan balik, sikit saja, dekat akal saja. Akhlak tu datang daripada hati dan jiwa dan tarbiyah. Dan tarbiyah tu tak datang kalau guru pun tak berpendidikan, tak berakhlak sama. Jadi kalau kita fokuskan kepada pengisian jiwa anak, di mana macam saya pernah sebut, di Jepun darjah 1 hingga 3 tak ada exam, cuma fokus pada akhlak. So saya cadangkan kita mengajar anak-anak mengenali diri, menyayangi diri, menghormati orang lain dan menyayangi orang lain dulu, baru settle. Soalan berikutnya Amal Hayati Ishak. Apa respon terbaik apabila seseorang anak itu merungut dan mengeluh? Kalau anak tu merungut mengeluh atas apa yang berlaku dan kurang kesyukuran. So fokuskan pada anak, tanya soalan yang baik. Cuba beritahu ibu apa yang anak bersyukur pada hari ini. Syukur tak kita ada rumah dan makanan dan sebagainya. Fokus pada kesyukuran. Okey. Dan soalan seterusnya Rabia Adawiyah. Adakah betul tindakan ibu bapa yang memberikan ganjaran material dengan kejayaan anak-anak? Saya rasa untuk level yang rendah boleh pada mulanya, tetapi lama-lama kita fokus anak kita untuk lebih memberi daripada menerima. Ya. Dan nampaknya kita telah sampai ke penghujung rancangan ini. Mungkin rumusan daripada tajuk kita hari ini. Silakan Terima Prof. kasih Nazri. Ya, okey. Pertama, kita sangat fokus pada peperiksaan SPM minggu depan, tetapi soalan SPM Padang Mahsyar, soalan Padang Mahsyar itu dah utamanya. Kalau kita cari ke akhirat, ke arah ke akhirat, dunia datang dengan sendiri. So jangan tertekan untuk peperiksaan, cuba buatkan minda movie, ibu bapa banyakkan bersedekah pada orang miskin, anak-anak turun banyak solat taubat dan berdoa supaya diterangkan hati dan jaga niat peperiksaan tu untuk apa. Ya. Baiklah, dan seperti biasa ruangan khas kita Mutiara Hikmah, Prof tambahkan amal jika berasakan masih kekurangan amal untuk dijadikan bekalan di kemudian hari. Juga berfikirlah sambil menghisap diri sendiri kerana sesungguhnya berfikir sejenak itu lebih baik. Silakan Prof. Okay. So memang kita tambahkan amal, tetapi selalunya Nazri kita tertipu sebab banyak amalan tanpa banyak fikiran. Kita harus mulakan dengan pola fikiran yang betul yang akan menghasilkan amalan yang ikhlas dan insya-Allah akan diterima Allah. Ya. Okey, demikianlah tadi sedikit huraian daripada Prof sebentar tadi mengenai Mutiara Hikmah, mengenai amal dan amalan yang kita lakukan itu sentiasa bermuhasabah diri. Dan saya difahamkan Prof
ada ingin memaklumkan suatu program yang semestinya membawa kesejahteraan dan positif kepada negara kita ini, ya, untuk pembangunan masyarakat. Silakan. Terima kasih. Saya sangat salah satu tujuan hidup saya ialah kita membetulkan diri kita, membetulkan keluarga, insya-Allah masyarakat terbina. Sebab itu Celik Family ni, Jelajah Malaysia ni akan dilakukan yang terbaru, yang terkini, yang akan dekat ni lah 29 November, 30 November di Kelantan dan 29 Disember di PWTC, di mana kita akan berkongsi satu hari bagaimana kita bahagia dan membahagiakan keluarga kita dan celik mata hati riset minda ahli keluarga kita, dan digalakkan semua ahli keluarga untuk hadir, insya-Allah. Itu masa cuti sekolah tu, Prof. Memang sengaja dibuat tu supaya semua orang boleh fokus, dan selain daripada kita bercuti, menghabiskan wang untuk bercuti, menggembirakan hati sementara, tetapi isu-isu yang ada keladak-keladak dalam jiwa komunikasi, cara berkomunikasi, cara menyayangi, menghormati tak settle, kita bahagia masa holiday saja. Balik holiday, balik semula. So apa kata kita nak bahagia setiap saat dengan mengubah cara membuat pilihan dan cara memberi interpretasi atas apa yang berlaku. Dan penyertaan ini terbuka kepada kalau keluarga tu keluarga sendiri, lagi bagus, lagi datang bagus. package. Pasal apa? Kadang kalau saya buat celik moms, isteri kata, "Prof, suami saya tak dengar." Jadi buat celik family, semua orang dengar. Okey, mudah-mudahan segala mutiara kata, mutiara hikmah yang terbit dalam hati Prof dan diterjemahkan dalam perkataan sebentar tadi mendapat teladan iktibar kepada para pendengar yang sedang mengikuti rancangan ini. Islam itu indah. Dan harap ulangan untuk orang nak periksa ni malam ni pukul 1 dengan Sabtu pukul 9 ni ada. Sabtu 9.15 pagi ya. Dan dengan itu terima kasih diucapkan kepada Prof. Terima kasih Nazri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kepada para pendengar, dimaklumkan sekali lagi rancangan ini Islam itu Indah akan diulang siar esok Khamis pada pukul 1 pagi dan juga pada setiap Sabtu 9.15 pagi. Dan juga diucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sempat menghubungi nombor talian kami sebentar tadi dan juga melayangkan kiriman soalan ataupun pandangan anda ke laman Facebook. Sehingga kita bersua pada minggu yang akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah anda mengimpikan sebuah kehidupan yang bahagia dan membahagiakan? Ingin tahu bagaimana caranya? Pastikan kebahagiaan milik anda bersama Prof Muaya, Ustaz Pahrul, Ustaz Ruslan, Datuk Seri Syed Zainal, Katriona Ros dan ramai lagi dalam Siri Jelajah Celik Family bersama Bahagia Membahagiakan. Kelantan 30 November, Dewan Auditorium Kebudayaan dan Kesenian Negara Cawangan Kelantan. Kuala Lumpur 29 Disember, Dewan Merdeka PWTC. Jom Celik Family, hubungi 010-288-0243 atau 41 ataupun layari family.celix.com. Bagi edisi Pantai Timur, tiket juga boleh didapati di syarikat Jaafar Awas. Bual Bicara Islam Itu Indah bersama Profesor Dr. Muhaya itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Modest Culture, diinspirasikan oleh Profesor Dr. Muhaya. Layari www.modestculture.com.